Terima kasih Mak Menteri. Saya hanya ingin menyebut bahawa saya minta kalau boleh kementerian memimpin perubahan minda ini. Pertama sekali bila bercakap tentang pelaksanaan, kalaupun tempang, okey, kita nak pastikan bahawa rakyat menerima bukan saja cuti bersalin 90 hari, tapi memastikan skim cuti berbayar misalnya. Di Negeri Selangor dah dibuat. Maksudnya kalau memang kementerian benar-benar serius, saya pasti ia boleh jalankan. Itu satu. Saya ambil contoh kan, di parlimen sendiri pun. Saya minta supaya diadakan bilik untuk menyusu, bukan untuk ahli-ahli parlimen saja. Semua kaki tangan parlimen yang banyak saya tengok ada juga mengandung. Malangnya, walaupun saya bersyukur, ada di bilik air untuk ahli-ahli parlimen. Jadi maksudnya ada jurang besar antara pelan kita yang hebat-hebat dengan pelaksanaan. Dan kalau tengok ahli parlimen kinabatangan, saya juga minta Yang Berhormat Menteri bagi sokongan kepada ahli-ahli parlimen wanita yang membawa isu-isu wanita. Jangan biar ahli parlimen kinabatangan dulu pun dah menyatakan, mengeluarkan kata-kata yang sangat seksis, rasis dan sebagainya. Dan saya fikir di sinilah kepimpinan Menteri Wanita itu sangat-sangat dimahukan. Tuan Yang Di-Pertua, seperti mana yang saya katakan tadi, saya nak minta kepada semua ahli parlimen, sama ada daripada kerajaan maupun daripada pembangkang, supaya mengambil secara serius dan menghormati apabila saya ataupun sesiapa jua berbincang maupun menggulung tentang isu-isu wanita, keluarga dan masyarakat. Dan saya memandang serius tentang isu-isu seperti ini. Saya rasa bahawa sebenarnya sesiapa jua lah yang apabila mereka tidak menghormati isu-isu seperti ini, ia mencerminkan perwatakan individu itu sendiri. Jadi biarlah kita tanya diri kita sendiri, siapa dia yang menghormati wanita, maka orang itulah kepada saya yang mempunyai dignity yang berhemah. Jadi saya nak minta lah, biarlah kita selain daripada mengikut peraturan, saya nak minta kepada semua ahli parlimen, marilah kita menghitung diri sendiri dan bagaimana ya pencapaian kita tentang apabila kita membahas isu-isu wanita, keluarga dan masyarakat. Tuan Yang Di-Pertua, untuk saya menyambung semula, Yang Berhormat Balik Pulau dan Yang Berhormat Lantar Panjang meminta kementerian menjelaskan strategi yang diambil untuk meningkat ekonomi wanita Malaysia. Berhubungan perkara ini, saya ingin maklumkan bahawa kementerian melaksanakan pelbagai inisiatif dan program melalui pendekatan multi-sectoral approach bersama agensi-agensi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, Maras, MIDEC, PNB, program franchise wanita, skim pembiayaan ekonomi desa dan lain-lain bagi menggalakkan wanita menceburi bidang pekerjaan. Di Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, antara inisiatif dan program serta aktiviti menjana pendapatan termasuklah program kepimpinan wanita Nobistari, peningkatan kapasiti wanita dengan NGO, program jejari Bistari, inkubator kemahiran ibu tunggal, usahawan tani, agronita, inspirasi kreatif dan program home managers. Juga gelar pelancaran kepada wanita miskin untuk membantu perniagaan secara kecil-kecilan, program peningkatan kemahiran dan pendapatan, bantuan untuk kesejahteraan emosi dan terkini melatih dan membangun 4,000 orang usahawan wanita menjelang akhir tahun 2012. Di bawah bidang keberhasilan utama negara mengenai isi rumah berpendapatan rendah yang diterajui oleh kementerian, kerajaan telah mensasarkan untuk mewujudkan seramai 4,000 lagi usahawan wanita menjelang akhir tahun 2012. Sebagai sebuah kementerian yang kumpulan sasar utamanya antara lain ialah wanita, kementerian tidak pernah mengabaikan aspek kebajikan golongan ibu tunggal yang memerlukan bantuan kebajikan. Antara bantuan yang disediakan oleh kementerian adalah pertama, bantuan kanak-kanak, bantuan pada kadar 150 untuk setiap kanak-kanak sehingga maksimum 450 sebulan untuk setiap keluarga bagi membantu menampung perbelanjaan persekolahan anak ibu tunggal sehingga berusia 18 tahun. Pada tahun lalu, 60,490 anak-anak ibu tunggal menerima bantuan kanak-kanak yang melibatkan peruntukan sebanyak RM62,760,000.
Yang Amat Batang Sadong. Boleh tak saya bagi saya habiskan ni dan saya bagi peluang nanti. Golongan ibu tunggal miskin juga diberi bantuan am pada kadar 80 hingga maksimum RM350 sebulan sekeluarga bagi membantu menampung perbelanjaan harian mereka dan keluarga. Sejumlah RM28,403,000 bantuan telah disalurkan kepada 20,428 orang ibu tunggal. Ya, terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Menteri. Ni mengenai ibu tunggal, Yang Berhormat Menteri, kita tahu kerajaan mempunyai banyak program untuk membantu ibu tunggal, untuk membantu anak-anak ibu tunggal. Tetapi apa yang kita nak lihat sekarang adalah dia punya impact dia. Kita nak melihat apakah yang telah dilakukan ini yang betul-betul memanfaati ibu tunggal dan keluarganya. Jadi adakah pihak kementerian mempunyai program ataupun analisis untuk melihat sejauh manakah program ini telah begitu berjaya membantu, di mana saya boleh bagi contoh di sini, mungkin kita melihat okey, ibu tunggal ini yang telah kita bantu dari segi program keusahawanan, mungkin menjadi usahawan. Apakah yang telah kemajuan mereka, apa telah berlaku kepada keluarga ini, apakah peringkat kemajuan mereka supaya ia boleh dijadikan contoh. Dan kita juga nak melihat dari segi datanya, berapa peratuskah kejayaan yang telah dicapai melalui program-program ini mengikut apa yang telah kita lakukan dari beberapa tahun yang lepas. Terima kasih. Isu yang sama, Datuk, ini betul. Okay. Terima kasih. Sebelum saya bercakap tu, saya ingin merakamkanlah rasa kesedihan dan kekecewaan saya lah atas kejadian telah berlaku sehingga menyebabkan salah seorang ahli parlimen kita yang minta keluar daripada Dewan kita pada hari ini, ya, tanpa due respect kepada speaker. Merakamkan saja. Datuk Menteri, berkenaan dengan ibu tunggal, ya, sebenarnya ada lagi satu golongan, ya, dalam apa yang dalam ibu tunggal itu, ibu tinggal. Maknanya mereka ni masih ada suami dan tidak bercerai, atau suami mereka tidak mati tapi suami tidak berada dengan mereka. Misalnya isteri-isteri banduan, ya, isteri-isteri banduan, terutama isteri-isteri tahanan ISA, ya, di mana mereka ini sering menjadi mangsa, ya. Seperti mana kita tahu apa yang berlaku baru-baru ini, saya terlupa nama seorang kanak-kanak berumur 3 tahun yang dibelasah, sehingga mati oleh boyfriend kepada ibunya yang merupakan ibu tinggal, kerana suami ataupun bapa budak ini duduk dalam penjara. Jadi isu masyarakat seperti ini banyak, dan itu bukanlah satu kes yang pertama. Jadi saya ingin bertanya, adakah kementerian ada satu polisi untuk membantu dan membela isteri-isteri banduan, kerana mereka tidak bersalah, anak-anak mereka tidak bersalah, yang bersalah bapaknya ataupun suaminya, ya. Jadi mereka ni perlukan pembelaan, sebab biasanya mereka ni bukan sahaja dari segi masalah kekurangan keuangan dan sebagainya, tapi menghadapi tekanan, ya, emosi dan psikologi daripada masyarakat juga. Yang keduanya adalah isu penitahanan ISA, di mana pelajar-pelajar luar negara telah ditangkap baru-baru ini. Mereka ni bukan rakyat Malaysia, ya. Dan setelah ditangkap, dan Menteri Dalam Negeri pun ada dalam sini, alhamdulillah, ya, ditangkap, mereka tiba-tiba dilepaskan dan deported dengan izin, dihantar balik ke negara mereka, meninggalkan isteri dan anak-anaknya di sini. Siapa yang bertanggungjawab, kata mereka? Mereka ni tidak ada wang, tidak ada cukup finance, ya, untuk balik ke negara mereka. Mereka terlontar-lontar, mereka datang sini dengan visa suami. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Luar ataupun Kementerian Wanita? Adakah mereka ni sepatutnya memang mereka ni dapat pembelaan kerana mereka tidak bersalah? Suami mereka pun ditangkap tanpa bicara, ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah pendirian kementerian dalam isu ini? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, utamanya bagi menjawab Batang Sadong, saya nak